Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua warga YouTuber. Tak kira lah di mana berada. Dekat Malaysia ke, dekat luar negara ke. Ah, Sama-sama kita semarakkan lagi. Sama-sama kita berkongsi idea, berkongsi kebahagiaan, berkongsi nasihat, tegur menegur. Tapi kali ni saya bukanlah nak bercerita pasal tip kewangan ke kaedah menabung ke, tip kesihatan ke, tidak. Cuma saya ada membaca satu artikel viral jugalah, berita ni berkenaan YouTuber ditangkap kerana terlibat dalam kes pembunuhan. Wah, kalau kita tengok kes ni kronologinya, ini kita berdasarkan penceritaan daripada kalangan kawan-kawan ni sendirilah kan. Sebab mereka ni yang bisu ni menjadi gempar bila melibatkan YouTuber yang agak dikenali, dan mereka ni bekas pelajar Henry Geni. Dan kalau siapa-siapa yang pernah tengok dia punya channel ke, memang kita akan dibawa diimbas tentang kisah mereka lah semasa mereka masih menerima hukuman di Henry Geni lah. Dan kalau kita tengok apa daripada penceritaan mereka, boleh dikatakan mereka ni alhamdulillah, mungkin mereka telah insaf, mungkin mereka dah tak mengulangi, mungkin mereka dah sedar apa kesalahan mereka, walaupun sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan tu agak berat. Kesalahan yang melibatkan kes rogol, kes senjata tajam, bergaduh, kes-kes yang berat lah. Tapi walau apa pun, siapalah kita untuk menghukum manusia. Setiap manusia melakukan kesalahan. Cuma dalam apa yang berlaku lah, kita sebagai masyarakat berhak menegur. Tapi bukanlah kita tak setuju 100%. Cuma kita menganggap mereka ni macam adik-adik kita yang di bawah-bawah, yang mereka sendiri kadang-kadang perlukan bimbingan, mereka perlukan sokongan. Bukan kita kecam mereka 100%. Bukan kita hina mereka, bukan kita sisihkan mereka. Mungkin itu dulu kesalahan mereka. Mungkin masa tu mereka belum lagi sedar, fikiran mereka belum matang. Walaupun kita kena terima, apa juga umur anda, apa juga usia anda, bila anda melakukan satu jenayah, anda melakukan tak kira lah apa kesalahan pun, anda kena ingat kesalahan anda tu tetap memberi impak yang buruk kepada orang lain, memberi impak yang buruk kepada keluarga anda, dan ia tetap menyusahkan orang lain, menganiaya orang lain. Dan anda mesti dihukum. Tak kira lah kalau macam kes macam tu, mereka diletakkan di Henry Geni lah kan. Tapi macam saya cakap, tidak ada alasan usia sekian, okey, usia sekian kita melakukan jenayah sebab apa? Tidak ada alasan sebenarnya. Cuma kita masyarakat tidak berhak menghukum. Dan sebagai individu, ingatan, pelajaran yang kita boleh pelajari serba sedikit, kawal diri kita sendiri. Kawal anak-anak. Kawal keluarga kita. Kawal masyarakat di sekeliling kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Kita kawal. Sebab kejadian jenayah ni sebenarnya, maaf cakap lah, sebenarnya kalau satu jenayah tu berlaku,
kita dah tak boleh nak tarik balik. Katalah satu jenayah itu berlaku, okey alasannya sekian sekian. Sebab sebenarnya itu bukan satu tidak ada alasan. Sebab tangan mereka yang membuat, otak mereka yang buat, nafsu mereka yang membuat. Tetapi kita, siapalah kita untuk menghukum, kan? Ha, mungkin mereka telah sedar, mereka telah menerima hukuman, mereka telah berubah. Cuma dari segi konteks apa yang berlaku uh, berkenaan YouTuber yang ditahan ini, dan kita pun biarlah polis yang menentukan, biarlah pihak berkuasa yang menentukan. Sebab kalau kita dengar daripada YouTube, kita dengar daripada media sosial, kita akan dengar macam-macam cerita lah. Kita akan dengar pelbagai pandangan daripada netizen juga lah berkenaan isu ini. Cuma yang saya boleh fahami, kejadian ini melibatkan rakan kepada YouTuber ni, dan rakan ni juga tak silap saya, YouTuber ni cuba bantu dia untuk membina channel YouTube, dan dia membuat konten berkenaan cerita dia lah. Dan kejadian ini berlaku di rumah YouTuber tu, kalau tak silap, kalau betulkan saya lah kalau salah. Apapun, pada saya lebih berminat untuk berkongsi dan lebih kepada mengingatkan lah. Tak kira lah kepada YouTuber itu atau sesiapa saja, remaja yang baru nak memulakan kehidupan, masih lagi di pusat pengajian, masih lagi di sekolah menengah. Sebenarnya banyak perkara yang kita perlu fikirkan. Pertama, jika kita susah sekalipun, jangan jadikan alasan perkara itu untuk kita melakukan jenayah. Jika kita ada masalah family sekalipun, itu bukan alasan untuk kita melakukan jenayah. Jika kita ada masalah peribadi sekalipun, itu bukan alasan untuk kita melakukan jenayah. Sebab bila sekali kita melakukan jenayah, orang, persepsi, stigma orang terhadap kita tu tetap ada. Walaupun masyarakat cuba untuk mengelak daripada stigma, tapi itu tidak dinafikan. Jadi cuba untuk elakkan, nasihat saya lah untuk para remaja, kena pilih kawan. Pilih kawan ni terpulang kepada diri individu tu. Nak kuantiti, nak kualiti. Nak kuantiti, anda ramai kawan. Nak kuantiti, anda kurang kawan. Tapi di akhirnya kita perlukan kawan yang ada kuantiti. Itu yang penting. Dan para remaja juga mestilah ada role model, ada sumber inspirasi. Bukanlah role model tu kita ambil artis. Bukan saya kata tidak bagus, tapi pilihlah role model seorang yang berilmu, seorang yang ada kisah kejayaan. Mungkin dari segi ilmunya, dari segi agamanya, dari segi moralnya. Paling mudah nak jadikan role model dalam hidup kita, senang. Nabi Muhammad, cukup. Role model terbaik. Semua ada, disiplinnya, agamanya, adabnya, sunnahnya, cukup. Kita ikut, InsyaAllah tak terbabas. Selain daripada tu, remaja juga
perlu ada jati diri. Macam mana kita nak dapatkan jati diri kita? Kembali kepada ajaran agama, kembali kepada budaya, adab bangsa kita. Cukup. Kalau kita kembali kepada agama kita, kita kembali kepada adab bangsa kita, insya-Allah kita takkan menyimpang, kita takkan terbabas. Sebab semuanya dah jelas, agama dah terangkan, agama dah beri pedoman, beri guideline, cukup. Dan kita punya adab kita, resam kita, budaya kita orang orang Melayu, cukup, kita takkan terbabas. Macam mana orang-orang dulu, macam mana mereka ajar, didik. Bayangkan orang-orang dulu, maghrib pun dah tak boleh keluar. Sebab apa? Kalau makan, tunggu yang orang yang lebih tua makan. Nak lalu dengan orang tua macam mana? Nak bercakap dengan orang tua, kalau kita ikut, insya-Allah tidak akan ada berlaku. Sebab kadang-kadang kita kecewa bila kita tengok budak-budak Melayu yang baru nak memulakan hidup, kita kecewa lah. Isu dadah bangsa mana yang paling tinggi? Isu merempit bangsa mana yang paling tinggi? Memang tak dinafikan population kita, orang Melayu yang paling tinggi. Tapi itu bukan satu faktor yang boleh kita terima bulat-bulat lah. Sebab orang Melayu paling ramai, kes statistik begini-begini, yang buruk-buruk kita tinggi. Itu kita tak maulah. Okeylah. Saya rasa baik kita fokus. Bukanlah kita kata kita nak mengecam. Cuma sebagai seorang yang lebih berusia, seorang yang lebih berpengalaman, seorang yang telah mengharungi liku-liku hidup ni lebih lama daripada adik-adik ex-Henry Geni ni, suka saya nak berkongsi lah. Suka saya nak menasihati. Nasihat saya pun sebenarnya antara orang yang mengikuti jugalah channel-channel mereka ni. Macam channel, saya rasa saya tak perlu sebut lah, yang saya boleh ringkaskan yang depannya satu tu Is, satu tu Joe. Itu paling mudah lah dan orang pun faham lah. Saya suka mengikuti penceritaannya, kisahnya, sebab rasanya semua orang-orang di luar, masyarakat umum pun, kita sukalah mendengar apa yang berlaku dekat dalam. Sebab itu memang normal lah kan. Kita sebagai manusia normal lah, kita suka bentuk hiburan. Kita suka tengok, kita dengar kisah-kisah seram. Itu normal, itu hiburan. Kadang-kadang penceritaan. Sama lah macam kita tengok movie kan. Sama lah macam kisah-kisah mereka. Itu semua ada watak, ada cerita. Dan kita sukalah nak ambil lebih tahu apa yang berlaku kan. Cuma kalau boleh, nasihat saya, konten tu jangan terlalu fokus tentang penceritaan mereka yang sekitar apa yang berlaku di dalam. Contohnya mereka bercerita tentang fighter, tentang bingai, tentang jambu. Tak salah penceritaan mereka itu bagi semua orang tahu. Cuma kadang-kadang apa yang mereka fikirkan, adakah apa kisah yang mereka telah tetap siarkan tu, mereka utarakan tu, adakah impaknya kepada sekolah itu dan mereka yang terlibat, macam warden, cikgu-cikgu, tidakkah itu akan serba sedikit memberi satu gambaran buruk? Betulkan saya kalau salah lah, tapi ini pendapat peribadi saya. Dan konten mereka tu hanya tertumpu kepada kisah sebelum dan semasa. Jadi saya cadangkan supaya
YouTuber yang berkenaan juga menceritakan apa plan mereka untuk masa hadapan. Maksud saya plan ni, adakah mereka akan terus hanya menjadi seorang YouTuber, ataupun mereka akan plan untuk suatu hari nanti mereka jadi seorang yang boleh jadi pakar motivasi. Suatu hari nanti mereka bercadang nak masuk dalam dunia perniagaan. Itu pun kita perlu, sebab sampai bila kita hendak bercerita atau menjual konten kita sahaja. Sebab masyarakat lebih berminat untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum, semasa dan seterusnya. Jadi nasihatkan saya, tak salah mereka nak bercerita, itu penceritaan dan itu melibatkan view, itu tak salah, dan kita pun apa yang kita tak tahu pun tahu. Cuma nasihat saya tu, pastikan apa konten yang kita utarakan tidak mengguris mana-mana pihak, tidak mengaibkan mana-mana pihak. Ha, sama dia contoh mudah macam kita kan, macam siaran TV drama pun ada garis panduan. Maksudnya jika ia keterlaluan, mengganggu sensitiviti agama individu, bukankah ia akan ditapis? Begitu juga macam konten-konten mereka. Maksud saya tu, mereka fikirkan kesan baik atau buruk apa yang berlaku. Sebab ini pendapat peribadi saya saja. Kalau persekitaran mereka di dalam seperti itu, saya rasa kesedaran mereka tu, maaf cakap lah, mungkin dalam bentuk yang lebih kekerasan. Kesedaran mereka tu ialah kat dalam tu ada yang digelar fighter. Pada saya itu bukan, lepas tu ada yang bingai. Pada saya lah, kalau fighter kan, kebanyakan ni, daripada X Hendrick ni anda bergelar fighter. Fighter yang sebenar ni adalah seorang individu yang berjaya mengawal diri dia sentiasa di landasan yang betul dan untuk membuat kebaikan. Dan dia bersedia mempertahankan diri dia, maruah dia, agama dia. Itu maksud fighter yang sebenar. Bukanlah fighter yang menggunakan fizikal semata-mata. Sebab kalau kita nak gunakan fizikal, kita nak gunakan tubuh badan kita. Sebab kalau daripada penceritaan, memang kita dengar penceritaan tu seronok, kan? Adalah saya dengar sekian. Itu individu. Tapi kita perlu ingat, di luar sana ramai orang yang hebat-hebat. Di luar sana ramai orang yang berbadan besar, yang ada martial art. Cuma mereka tidak mendedahkan siapa mereka. Sebab kebanyakannya, kalau orang tu ada martial art, ada ilmu seni mempertahankan diri, kebanyakannya mereka lebih bersikap berdiam diri. Mereka gunakan ilmu mereka untuk mempertahankan diri. Jadi adakah perkongsian konten tu berkenaan dengan fighter, adakah benda itu mendidik? Perlu difikirkan juga, adakah ia memberi satu pedoman, pengajaran. Itu belumlah kita bercerita pasal istilah bingai, istilah jambu, yang pada saya, kalau macam ni lah, macam mana peraturan, macam mana apa yang berlaku di Hendrick ni, saya rasa ini sekadar pendapat peribadi saya lah. Maaf cakap lah, rasanya perubahan tu mungkin berlaku dalam keadaan yang, maaf cakap lah, kurang elok. Sebab tak dinafikan, manusia ni, sikap manusia ni, apa yang berlaku di sekeliling dia, apa yang berlaku, di mana dia pernah hidup, di mana dia pernah tinggal, di mana dia pernah bekerja, itulah sikap manusia. Contoh, apa yang berlaku di Hendrick ni
Ah, mungkin bila hukuman sudah telah habis dan apa yang berlaku, bibit-bibit tu masih ada. Sebab kalau kita tengok, maaf cakap lah, saya pun ada dengar konten, ada di kalangan YouTube yang bila mereka menerima teguran yang kasar, mereka pun membalas dengan cakap apa? Jangan sampai berjumpa pada pada saya, fizikal kita ni, kalau kita masih menaruhkan fizikal kita, sampai bila? Sebab sebenarnya sebab itu ada istilah dalam bahasa Melayu, jangan sampai buku bertemu ruas. Jadi istilah itu menggambarkan jati diri kita bangsa Melayu. Tak perlu kita membalas kekasaran dengan kekasaran. Itu antara nasihat saya berkenaan dengan konten lah. Maaf lah kalau macam ada kata-kata saya yang bukan saya tidak setuju, cuma mungkin boleh kita bincangkan berkenaan konten yang lebih bagus, dan kita kena terima orang Melayu ni ada adab, ada resam. Sebab tu kalau nak keluarkan lagu, nak keluarkan drama, nak keluarkan movie pun ada lembaga penafis filem. Jadi macam YouTube ni, pada saya perlu juga macam konten-konten yang terlalu ekstrim, terlalu seram, gaya penceritaan yang terlalu daring, yang terlalu terbuka. Kita perlu sekat untuk kebaikan. Ini sekadar pendapat saya lah. Mungkin kalau kalangan di luar sana ada pendapat masing-masing, kita kita boleh bincangkan. Kepada YouTuber yang berkenaan pun, bukanlah maksudnya konten anda tu salah 100%, tidak. Kita faham. Niat anda tu nak bercerita, nak berkongsi, nak mendedahkan supaya anak-anak muda yang lain tidak buat benda yang sama. Itu tidak dinafikan. Mungkin niat anda baik, tapi macam saya yang cakap, setiap apa yang berlaku, setiap apa konten yang kita keluarkan, mestilah kita fikirkan dulu kesannya. Sebab tu kalau kita fikirkan, kenapa lembaga penapis filem meletakkan 18SX, 18SG yang sebelum ini kan? Maksudnya siapa kita punya kalangan konten tu yang akan melihat. Walaupun tak dinafikan, macam YouTube pun ada boleh strikkan umur-umur kan. Tapi benda ni ditonton oleh halayak, boleh katakan halayak yang meluas. Jadi konten yang kita sampaikan tu biarlah satu konten yang membina, konten yang berkongsi pengalaman, dan konten yang memberi inspirasi di masa hadapan. Okey, kita tutup berkenaan isu konten lah. Sekarang kita seterusnya lah. Kalau boleh, nasihat saya kepada YouTube yang berkenaan, tak kira lah daripada Alexander Geni ke apa ke, yang bercerita tentang kisah-kisah mereka yang berkaitan ni, kalau boleh cari ilmu. Tak kira lah ilmu agama ke, nak jadi pakar motivasi ke, nak jadi ahli sukan ke, cari ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah dia takkan lari daripada landasan. Dan saya juga nak komen berkenaan isu ini. Kalau boleh ambil tahulah. Contohnya, saya tak berani nak komen berkenaan dengan isu yang detail. Kita nak komen menjurus kepada individu. Tapi secara umumnya, kes ini berkaitan dengan dadah. Itu pentingnya untuk kita ambil tahu apa yang rakan kita buat. Ambil tahu, ambil peduli. Kalau kita tengok rakan kita ni dalam keadaan yang sedang melakukan jenayah, atau dalam keadaan yang sedang melakukan jenayah,
atau merancang melakukan jenayah, kita kena ambil pedulilah. Jangan sampai natijahnya apa yang berlaku tu, selain dia memberi impak buruk kepada masyarakat, dia memberi impak buruk juga kepada kita. Cuma dalam kes ni ialah kita pun bukan berada dalam kalangan dia dan kita pun tak tahu. Cuma kita harap isu ni dapat diselesaikan lah. Dan biarlah keadilan tu akan memberi kebaikan kepada semua. Yang bersalah dihukum, kalau tak bersalah tak perlu dihukum, dan orang yang tak terlibat, contohnya kalau ada kalangan YouTuber ni yang tak terlibat dalam kes ni, lepaskan. Selain daripada tu, ini sekadar pendapat saya lah. Mereka perlu mulakan dengan identiti baru. Mereka perlu keluar. Maksud saya keluar, contoh kalau di dalam sana anda seorang fighter, adakah anda nak jadi seorang fighter lagi di luar? Tak salah anda nak jadi fighter, tapi kena ingat, fighter anda di dalam tak perlu dibawa keluar. Di luar, lebih baik anda jadi fighter yang bekerja bersungguh-sungguh. Fighter yang membina empayar kejayaan. Fighter yang berkongsi ilmu. Fighter yang memberi inspirasi. Bukan fighter yang masih menggunakan kekuatan. Jika kita letakkan kekuatan fizikal dalam badan kita ni untuk apa-apa isu, lebih kepada emosi, saya rasa itu bukan sesuatu yang wajar. Sebab secara zahirnya kekuatan ni pun Allah yang bagi. Bila masa je dia nak tarik. Dan kita ingat, jika kita menggunakan kekuatan fizikal kita, maknanya kita menggunakan kekerasan. Bila kita menggunakan kekerasan, dia boleh dikategorikan menganiaya orang lain. Tak kira lah macam mana. Kalau kita tengok daripada konten-konten, pada saya bukan sesuatu yang bagus lah kalau macam tu lah pengisiannya. Apa yang berlaku di Handregan ni, saya rasa masyarakat pun boleh nilaikan lah, kan. Cuma macam saya cakap, kita tidak perlu menyalahkan mana-mana pihak. Sebab benda yang dah berlaku tu, apa yang di dalam pun kita tak tahu. Jadi itu melibatkan pengurusan Handregan ni, yang kita pun sebagai orang awam rasanya tak berhak untuk masuk campur. Cuma pada pendapat saya lah, ada benda yang perlu diubah, perlu dikaji semula. Macam mana kita nak pastikan apa yang daripada penceritaan mereka tu tidak berlanjutan. Yelah, masuk dalam masih fighter, masuk dalam masih ada kategori bingai, masuk dalam masih ada kategori jambu. Itu kan bukan ke satu perkara yang negatif. Bukan ke tujuan mereka di dalam tu, mereka ni nak dididik, nak disedarkan. Kalau masih lagi dengan sepak terajang, masih lagi dengan budaya macam bingai, itu budaya pada saya budaya membuli. Itu belum berkaitan dengan macam penceritaan mesej jambu. Jadi benda-benda tu pada saya benda yang negatif lah. Jadi harap ada perubahan lah. Dan nasihat saya kepada student X Handregan ni supaya mereka, terbaiknya mereka bina identiti baru. Tak perlu lagi anda gunakan nama anda di dalam. Maaf cakap lah, yang konon-kononnya anda di dalam tu ada nama. Ubah, berhijrah. Kan ajaran kita pun ajar kita macam mana kita nak berhijrah. Lupa kan. Bukanlah maksudnya sesuatu yang berlaku itu tidak baik, ataupun sesuatu yang berlaku tu kita tak terima. Kadar-kadar tidak, cuma kita untuk tak salah kita berhijrah.
lupakan apa yang berlaku di sana, lupakan. Kita bina identiti baru. Kita bina pola fikir kita. Kita bina macam mana cara kita berkomunikasi. Kita bina macam mana cara kita berhadapan dengan masalah. Kita gunakan ketenangan, kematangan, kebijaksanaan. Itu lebih baik. Itu antara nasihat yang saya dapat berikan lah. Bukanlah kita marah sebenarnya. Cuma kita terpanggil. Sebab kita sebenarnya sayang dengan anak bangsa kita. Sayang dengan orang-orang muda kita. Sebab ini adalah cerminan bangsa kita di masa hadapan. Kan kita tak nak macam anak-anak kita lahir dan membentuk identiti yang seperti ini, yang berada di persekitaran yang macam ni. Ada budaya fighter, ada budaya bingai, ada budaya jambu. Kita tak perlukan budaya-budaya itu. Dan benda ni bukan budaya yang elok lah pada pada saya. Bila benda ni dedah kan, mungkin ada orang yang teruja, oh begini begini begini, tapi pada saya bukan satu budaya yang elok. Sebab di dalam anda ditrain untuk menjadi sekian sekian sekian. Untuk apa? Itu persoalan saya lah. Mungkin kalau nampak saya agak tegang, agak ni kan. Cuma bukanlah kita nak marah ke apa, cuma kita rasa pola tu perlu diubah. Lebih baik di dalam tu perlu di educate dengan benda yang lebih bagus. Lebih baik kita ajar macam mana kembali kepada ajaran agama, adat rasam budaya kita Melayu. Itu pada lebih baik. Kita tengok kalau orang-orang silat, tidak ada istilah fighter dalam silat. Orang silat sendiri tak ada istilah fighter. Dalam silat tak ada istilah bingai. Maksudnya dalam silat tu tak ada seorang petarung. Tapi kita kena faham istilah mereka. Dan kalau kita bawa dalam silat, tidak ada istilah kita membuli-buli dalam silat. Tidak. Sebab tu ajaran agama kita, budaya kita tu sangat cantik, sangat bagus. Jadi kita gunakan ajaran agama kita, budaya kita tu untuk membentuk asas jati diri kita bangsa Melayu. Nak buat apa kalau contoh kita nak masih lagi di dalam dengan budaya yang pada saya perlu diubah lah. Dan nasihat saya sebenarnya yang paling penting lah kepada YouTuber X yang begini atau yang berkenaan, carilah role model. Maksud saya role model ni, maaf cakap lah, bukanlah kita tengok ada daripada X tu sendiri yang mula ada nama, kita ikut dia. Pada saya itu, maaf cakap lah, bukan saya tak setuju, cuma kalau boleh carilah role model yang betul. Carilah role model seorang yang ada ilmu agamanya tinggi, pengetahuannya tentang dunia, tentang pendidikan, tentang emosi, tentang kesihatan, semualah tinggi. Seorang yang amanah, seorang yang ada kejayaan, seorang yang bersedia menegur, berkongsi pengalaman, seorang yang telah terbukti lah dalam masyarakat kita, dihormati. Kalau tak pun yang paling mudah macam saya cakap, ambil Nabi Muhammad sebagai kita punya role model. Cukup. InsyaAllah kita takkan lari daripada apa yang agama kita nak. Cukup. Dan di akhirnya, semoga apa yang berlaku ni kita jadikan satu pengajaran lah. Dan saya juga doakan supaya semuanya berjalan lancar lah. Kalau macam YouTuber tu yang kalau dia tak bersalah, dia lepas, dia boleh gunakan pengalaman dia,
boleh digunakan apa kemahiran dia untuk dia teruskan. Kita bukanlah kita kata kita tegur, kita langsung. Okey, bila kita tegur, okey dah. Kita buang jauh-jauh. Tak boleh nak kita nak saling bercerita, berkongsi cerita. Tidak. Teguran kita tu niat kita hanya untuk membetulkan, mengingatkan supaya macam di kalangan anak-anak muda ni mereka tak lari daripada arah yang sepatutnya. Yalah, kita pun perlu beri sokongan sebab mereka nak berubah. Kalau tengok daripada ceritanya mereka nak berubah dan alhamdulillah antara medium terbaik yang boleh kita katakan itu adalah kemahiran mereka, mereka menceritakan apa yang berkaitan dengan kisah mereka di X Henry Geni. Cuma macam saya cakap, apa juga penceritaan, apa juga pengisian, perlulah mereka fikirkan apa kesannya kepada masyarakat umum. Mereka berhak bercerita, tapi mereka juga kena ingat setiap apa pun ada garis panduan. Dalam agama kita pun ada garis panduan. Ha. Dia ada tertibnya. Macam contoh paling mudah, sembahyang ada tertibnya. Bukan main langgar je. Ada ke sembahyang 24 jam? Ada ke rukuk ke? Semua ada tertibnya. Begitu juga apa konten-konten yang kita perlu beri pada masyarakat tu ada tertibnya. Ada gaya bahasanya. Ada kesopanannya dalam setiap konten yang kita buat tu. Supaya ia tidak mengguris, supaya ia tidak mengganggu gugat, supaya ia tidak memberi kesan negatif kepada masyarakat dan juga ia tidak memberikan kesan yang buruk kepada institusi itu sendiri, kepada staf-staf itu sendiri. Apapun, semoga apa yang berlaku ni dapat diselesaikan lah. Apapun, biarlah polis yang buat siasatan. Kita sebagai masyarakat umum mendoakan dan sama-sama kita bersikap positif. Jangan kita menyalahkan, jangan kita terus menghentam, menghukum. Tapi kita tak membina, kita menegur tapi membiarkan. Kita menegur tapi terus membenci. Itu tidak boleh lah. Maksudnya teguran kita tu hanya sebagai, lebih kepada sebagai orang yang berusia, yang sekadar memberi teguran kepada budak-budak muda. Kadang-kadang mereka perlukan teguran, tapi dengan cara yang baik. Macam begitulah kan. Samalah juga macam kita kan. Kalau orang tegur kita gunakan bahasa yang baik, mungkin kita boleh terima. Apapun, alhamdulillah lah, panjang panjang lebar ini Bromat bercerita lah. Jarang-jarang Bromat dapat bercerita begitu panjang. Mungkin topik ni pun topik yang sedang hangat sekarang, topik yang menarik. Jadi dari benda ni lebih daripada kacamata Bromat lah. Okey, kalau ada komen, boleh komen, like, jangan lupa subscribe supaya Bromat dapat berkongsi lagi cerita. Apa pun, sekali lagi Bromat minta maaf lah kalau kata-kata Bromat ni ada menyinggung mana-mana pihak. Ada kata-kata Bromat yang tak sesuai, tapi tujuan Bromat ni just untuk berkongsi, saling menasihati. Itu tujuan utama Bromat. Kita bukan orang yang suka menjatuhkan orang lain atau suka nak bercerita hal orang lain. Pada saya itu bukan satu budaya yang bagus. Lebih baik kita bercerita tu untuk kebaikan, untuk teguran. Kita tidak mengaibkan siapa-siapa. Kita tidak nak menjatuhkan siapa-siapa. Itu bukan budaya yang bagus. Itu bukan sikap yang bagus, yang pada saya tidak perlu ada. Bukan kata daripada kata-kata kita tu membuatkan orang down. Tidak, kita cuba menegur untuk kebaikan. Okey, assalamualaikum. InsyaAllah nanti Bromat akan komen
akan terus berkongsi cerita lah. Jangan lupa sokong channel Bro Mat, teropong kehidupan, #simple living high thinking. Assalamualaikum.